Antara paparan menarik hari ini, wartawan salah tindakan Menteri Fahmi Fadzil. Gerakan terpaksa gadai prinsip demi sokong PAS. Hadi Awang tegur Raja-Raja Melayu pun kena ada wawasan akhirat. Tokoh Wartawan Negara 2011 A. Khadir Jassim menyatakan apa yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi adalah sesuatu yang tidak perlu. A. Khadir yang juga bekas penasihat media kepada Perdana Menteri pada 2018 berkata demikian sebagai mengulas pengenalan kepada Kod Etika Wartawan Malaysia yang diumumkan Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil. Katanya, saya sudah jadi pemberita selama 54 tahun, etika kewartawanan wujud lama sebelum itu. Saya tidak fikir saya memerlukan satu etika baru. Terdahulu, Fahmi melancarkan kod etika itu sebagai garis panduan untuk agensi media melaksanakan tugas sekaligus didakwa mengangkat martabat media sebagai sumber berita dan maklumat diyakini oleh rakyat. 8 garis panduan ditetapkan dalam kod etika berkenaan, antara lain ia merujuk kepada keperluan wartawan menjadi suara kepada masyarakat majmuk, telus dan berintegriti dan adil dalam menyampaikan informasi. Etika lain yang dinyatakan ialah pemberitaan tidak dipengaruhi kepentingan peribadi, kesahihan dan ketetapan maklumat dan wartawan perlu menghormati privasi dan kerahsiaan sumber. Selain itu, wartawan juga perlu memahami undang-undang, akta dan polisi yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas mereka dan keutamaan untuk meningkatkan kemahiran kewartawanan secara berterusan. Jabatan Penerangan Malaysia pula mempunyai hak membatalkan kad pengakuan media. Menurut A. Khadir, pada minggu lalu ada seseorang yang menunjukkan draft kod etika berkenaan kepadanya dan menawarkan agar pandangan diberikan. Bagaimanapun, kata bekas ketua pengarang kumpulan The New Straits Times Press Berhad itu, dia menolak untuk berbuat demikian. Bahkan dia sudah 54 tahun menjadi wartawan, juga secara sinis mengingatkan sesuatu kepada kerajaan. Salah satu daripadanya ialah kita jadi wartawan berpuluh-puluh tahun lamanya, tetapi Menteri Penerangan datang dan pergi. Sekian, terima kasih. Ketua Gerakan Selangor, Henry Teo berkata tiada halangan terhadap projek PAS for All dilancarkan untuk menawan Selangor pada PRU16 sambil menegaskan slogan itu mampu menangkis persepsi negatif dalam kalangan pengundi bukan Melayu Islam. Gerakan dan PAS adalah rakan dalam Perikatan Nasional. Selain bersatu, selama ini sering dimomokkan pelbagai persepsi seperti parti ekstrim dan konservatif dilabel oleh DAP. Katanya kadang-kala bukan Islam bukan takut dengan PAS tetapi dipengaruhi oleh DAP. Mereka keluarkan dakwaan yang tidak wujud. Gerakan tiada masalah, harap slogan untuk semua kaum dan agama di bawah PAS dapat hilangkan persepsi itu. Beliau mematik pemerhati politik yang berpendapat slogan PAS for All di Selangor hanya akan menambah ketakutan pengundi bukan Melayu kepada PAS yang sebelum ini sinonim dengan sentimen ekstrim dan konservatif, kata pemerhati politik. Azmi Hassan dari Akademi Nusantara berkata, pihak mendapat keuntungan daripada projek khas PAS negeri itu sudah tentu UMNO yang sebelum ini tidak disenangi penyokong bukan Melayu Pakatan Harapan. Ahad lalu, Ketua Penerangan PAS Selangor, Zul Ahmad berkata, parti itu yakin akan memimpin Selangor pada PRU16 sekaligus menjadikan negeri itu lebih berdaya saing dengan pendekatan PAS for All merangkumi semua kaum dan agama. Presiden PAS Hadi Awang ketika merasmikan muktamar tahunan PAS ke-69, 2 bulan selepas itu mengarahkan anggota parti itu menarik undi bukan Islam pula setelah berjaya menguasai sokongan Melayu. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dalam catatan di Facebooknya menyatakan pendirian kekal tidak berganjak dengan pendiriannya susulan keputusan Mahkamah Persekutuan yang membatalkan 16 peruntukan enakmen jenayah syariah Kelantan. Beliau mengulangi pendiriannya dengan alasan peringatan kepada semua umat Islam bertujuan supaya mereka menjaga akidah masing-masing. Katanya, saya sekarang memberikan peringatan kepada penganut Islam supaya menjaga dan mempertahankan akidah masing-masing, bukanlah menghina, khususnya pengamal undang-undang dan semua yang terlibat dengannya daripada kalangan para hakim dan peguam, termasuk ahli parlimen dan adun. Bahkan raja-raja supaya berwawasan akhirat dengan bijaksana memandang ke akhirat sana, bukan memandang kepentingan dunia di sini sahaja. Minggu lalu, Sultan Selangor Sultan Sarafuddin Idris Shah yang juga pengerusi Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam menggesa semua pihak agar bertenang serta menghormati keputusan mahkamah dan Perlembagaan Persekutuan. Abdul Hadi dalam hantarannya juga mengingatkan bahawa Islam adalah keutamaan. Katanya, tegakkan Islam, semua parti akan selamat. Tegakkan yang lain tanpa Islam, semuanya tidak akan selamat. Begitulah kedudukan Islam yang wajib diperjuangkan oleh penganutnya yang setia dan istiqamah. Bagi Abdul Hadi, Perlembagaan Persekutuan telah digubal oleh penjajah yang merancang kemerdekaan yang menipu umat Islam dengan tujuan tidak mahu sekali-kali memberikan kuasa kepada Islam. Katanya terlalu banyak bom jangka yang dipasang sehingga ia boleh meletup yang bertujuan menghancurkan agama, bangsa, bahasa dan tanah air. Sepatutnya kita menunaikan kewajipan merungkai dan merombak semula ikatan penjajah itu dengan pemikiran kita yang dibebaskan daripada belenggu penjajah.
Memintik beberapa ayat Al-Quran, Presiden PAS mengingatkan mereka yang berkuasa dan berjawatan bahawa tindakan mereka akan dipersoalkan di alam kubur serta dihisap pada hari akhirat nanti. Katanya kita telah diperangkap oleh penjajah bukan Islam supaya terpengaruh dengan nasihat mereka yang sesat daripada petunjuk Allah. Mengulas lanjut, Abdul Hadi berkata, Perlembagaan Persekutuan tersurat dengan perkara-perkara yang masih menjajah fikiran bagi menyesatkan orang ramai daripada Islam. Katanya sepatutnya kita tidak membaca perlembagaan yang disediakan itu sehingga terikat dan dikongkong dengan perkara yang tersurat sahaja. Gunakanlah kebijaksanaan untuk memahami perkara yang tersirat menjadi akidah dan iman kita dengan mentafsirkan perlembagaan atau menggunakan hak memindahnya ke jalan yang betul mengikut petunjuk Allah secara istiqamah. Tidakkah sudah banyak perkara yang telah dipindah dalam perlembagaan tersebut? Hadis seterusnya mengimbau kembali kebijaksanaan hakim-hakim veteran terdahulu yang telah mengemukakan cadangan mereka berhubung isu ini, termasuk Allahyarham Saleh Abbas. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Dalam TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.